salam sejahtera. Selamat pagi. Pagi-pagi Sabtu berhujung minggu bersama keluarga. InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, selamat berhujung minggu di pagi Sabtu. Okay, bersama dengan kami pada pagi ini. Ya, sahabat-sahabat semua, semoga sihat sejahtera Ya, Puan Umi Zaidah bersama dengan kita pada pagi. Kadah dari Kelantan, guru bimbingan dan kaunseling yang Alhamdulillah. sangat cemerlang, yang sangat komited daripada Kelantan. Terima kasih bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kadah dari Kelantan, guru bimbingan dan kaunseling yang sangat cemerlang, yang sangat komited daripada Kelantan. Terima kasih bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, Alhamdulillah. Kita tunggu lagi kita tunggu lagi insan-insan yang cintakan ilmu untuk bersama dengan Cikgu Hafizah dan Cikgu Faizal dalam mesej anti dada, insya-Allah. Kita tunggu sikit masa lagi, kita jemput lagi insan-insan pencinta ilmu untuk masuk bersama dengan kami. Sebelum tu yang bersama dengan kami, bantu kami untuk menyampaikan mesej anti dada bersama ADK Daerah Kubang Pasu. Jadi bantu kami share live ni share dalam apa saja platform yang ada, grup WhatsApp, grup Telegram, di Facebook, silakan share. Kita pakat-pakat mengutip saham-saham dalam sebuah majlis ilmu ini, insya-Allah. Alhamdulillah, bersama dengan kita ex-student kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman. Ya, Syamimi, PRS tahun 2010. Okey, itu dia. Terima kasih atas sokongan semua. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini sembang santai kita pada pagi ini memberi manfaat kepada kami dan juga kepada tuan-tuan yang berada di luar sana, insya-Allah. Okey, boleh share kepada rakan-rakan anda, kepada kalau guru-guru kaunseling, rakan-rakan kami boleh share dengan anak-anak pelajar, kepada ibu bapa yang sedang menonton. Terima kasih. Ucapan tahniah daripada Kak Dah daripada Kelantan. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, doakan kami agar hari demi hari kami semakin meningkatkan diri menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Kak Dah, tolong sampaikan dalam grup guru bimbingan dan kaunseling negeri Kelantan Ini adalah komitmen kami, Cikgu Hafizah sebagai ikon anti dadah daerah Kubang Pasu dan Cikgu Faizal sebagai pengerusi skuad anti dadah daerah Kubang Pasu. Daerah Kubang Pasu. Komitmen kami bersama AADK Daerah Kubang Pasu bagi menyampaikan mesej anti dadah. Puspaliza bersama dengan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share silakan bantu kami, bantu usaha kami bersama dengan AADK Daerah Kubang Pasu untuk menyampaikan mesej anti dadah. Share ke mana saja platform yang ada dan tuan-tuan perempuan yang bersama dengan kami hari ini, kita akan ada soalan-soalan kuis yang mudah. Jadi boleh jawab di ruang komen. Kita ada hadiah cenderah hati daripada ADK Daerah Kubang Pasu. Iaitu bersama dengan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Mariza binti Omar, Ketua Unit Pencegahan AADK Kubang Pasu. Ya, itu dia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah, bersama dengan kita hari ini. Bantu kami share tu atas tu ada yang bersama dengan kita, Atikah Husin. Ya, Atikah Husin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami. Seperti biasa, doa Cikgu Hafizah, semoga semua yang bersama dengan kami, yang membantu share, yang komen, yang like, yang memberikan sokongan kepada kami, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kalian, mudah-mudahan Allah limpahkan dengan nikmat kesihatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah ruah dan dengan umur yang diberkati, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita belum masuk topik lagi Kita masih lagi menanti. Alhamdulillah, ni ramai ada dengan kita. Ya Allah, ya Tuhan. Terima kasih banyak-banyak. Sebarang komen, sebarang Tuan Syekh Faisal bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Mohon sebarkan, mohon share live ini dengan mana-mana saja grup. Kami committed bersama dengan AADK
Kubang Pasu bagi menyampaikan mesej anti dadah. anti dadah. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu sebagai salam pembukaan, terima kasih kepada tim AADK Daerah Kubang Pasu di bawah pimpinan Puan Ayun Nizam binti Daud sebagai Ketua Pegawai AADK. Dan juga terima kasih kepada insan yang sangat komited unit pencegahan, ketua unitnya Puan Nur Mariza binti Omar bersama dengan ahli pasukan yang sangat komited dalam program ini. Tuan-tuan dan perempuan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, hari ini adalah slot live yang terakhir untuk kami mencapai KPI sekurang-kurangnya 4 sesi live ikon bersiaran langsung bersama dengan masyarakat bagi menyampaikan mesej anti dadah. Okey. Sebelum tu juga terima kasih kepada seluruh ahli jawatankuasa pemulihan dadah daerah Kubang Pasu, pengerusinya Datuk Zaini. Naib pengerusinya, timbalan pengerusinya adalah Cikgu Nurul Ehsan yang juga ikon anti dadah daerah Kubang Pasu. Tu dia bersama dengan kita kaunselor daripada negeri Perak, Nur Hawinda. Kak Win, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu kami untuk menyampaikan mesej anti dadah. Sharekan live ini di mana-mana platform yang ada untuk manfaat bersama, ya. Okey, alhamdulillah hari ini abang kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu sekali lagi, dan yang bestnya adalah penutup sesi live ini untuk bulan Februari. Kami diamanahkan berdua berduit. Itu yang bestnya. Alhamdulillah. Ya, Nordin Muhammad Yusof. Oh, terima kasih. Ni rakan sekolah rendah ni. Orang kampung. Terima kasih. Sangat menyokong. Ya, sangat menyokong kita. Terima kasih, Encik Nordin. Nanti kita boleh buat live sama-sama insya-Allah. Okay. Baik. Abang, kita mungkin boleh tanya penonton sama ada suara kita jelas ataupun tidak. Ya, mungkin juga. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat, boleh komen sikit. Suara jelas ke dekat luar sana, dekat handphone tuan-tuan? Boleh bagi respon. Boleh komen sikit. Suara kami jelas tak? Takut lagi orang Kedah kata shock sendiri. Okay, betul itu. Shock sendiri. Shock sendiri. Kita cakap beria, orang tak dengar apa. Tu orang Kedah kata. Alhamdulillah. Okey, Puan Mariza kata jelas, Cikgu. Jelas, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Kak Dah daripada Kelantan jelas sangat-sangat. Terima kasih banyak Kak Dah. Ya Allah, insan yang sentiasa menyokong perjalanan Cikgu Hafizah yang hanya ibarat bilis di lautan berenang kecil meredah badai. Begitulah ya. Okey. Abang, mungkin kita boleh sebut dulu kepada penonton kita ya. AADK ada talian hotline, tapi nombor yang kami beri ini adalah nombor khusus direct kepada AADK Daerah Kubang Pasu untuk sebarang aduan, untuk sebarang pertanyaan, boleh berhubung dengan pegawai-pegawai AADK. Kita boleh kongsikan talian ini, talian hotline khusus untuk daerah Kubang Pasu. Silakan abang. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana, jangan risau, okey. Sebarang laporan, maklumat yang diberi, maklumat itu adalah pelapor adalah dirahsiakan. InsyaAllah kami seperti kami juga kaunselor berdaftar, pihak ADK juga akan merahsiakan maklumat-maklumat yang tuan-tuan berikan. Yang ini semua bertujuan untuk membantu kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Tuan-tuan jangan risau. Okey, saya kongsikan di sini nombornya. Tuan-tuan boleh catat Kejap bang, kita welcome Cikgu Fairuz dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman, daerah Kota Star. Terima kasih Cikgu. Ya. Tolong sharekan live ni tolong share. Encik Ahmad Nisham, Mak Daud bersama dengan kita, pegawai ADK daerah Kubang Pasu. Terima kasih Encik Nisham, bantu kami share live ni supaya mesej anti dadah sampai ke pengetahuan ahli masyarakat. Ya, baik, kita kongsikan nombor dulu Nombor dulu silakan. Okey, nombornya 03 8911 2233. Saya ulang 03 8911 2233. Nombor handphonenya 019 626 2233. Saya ulang 019 626 2233.
Okey, terima kasih Cikgu Faizal. Ya. Kita alert ya pada masyarakat sekeliling kita, kejiranan kita, kawasan setempat kita, komuniti kita. Sekiranya ada kita dapat tahu maklumat apa-apa penyalahgunaan dadah, tolong tampil laporkan. Jangan bimbang, segala maklumat pelapor dirahsiakan. Itu abang sahabat kita Ya, Cikgu Cik Nordin kata terbaik sahabat sekolah rendah ni. Terima kasih. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, sahabat yang berjaya insya-Allah yang banyak juga menyumbang di komuniti di kampung. Alhamdulillah. Mungkin kita boleh kongsi kepada penonton-penonton kita apa tema kita tahun ni abang? Ya. Tema anti dadah. Okey, tema anti dadah kita pada tahun ni ialah lebih baik cegah. So kita lebih baik cegah dengan hashtag Dadah Terkawal 2025. Okey, tu Puan Mariza membantu kita. Talian hotline AADK, boleh WhatsApp juga direct kepada nombor tu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Puan Mariza Ija, nama Facebook ni adalah Ketua Unit Pencegahan AADK Daerah Kubang Pasu. Jadi sebarang soalan ataupun apa-apa komentar tuan-tuan dan puan yang relate berkaitan dengan dasar, prosedur dan sebagainya berkaitan AADK yang luar daripada skop pengetahuan kami, pegawai-pegawai AADK akan membantu tuan-tuan dan puan memberikan jawapan ya, insya-Allah. Baik, abang mungkin kita boleh sebut sikit ini adalah slot yang kelima live Facebook bersama dengan Icon. Kita dah buat berapa slot abang? Kita dah buat 4 slot 4 slot. Akhirnya kemarin, semalam semalam 19 kerana itu adalah hari anti dadah kebangsaan. Sambutan anti dadah kebangsaan, betul abang. Jadi hari ini ada yang kelima. Mungkin kita boleh bagi tahu sikit Cik Nazmi masuk bersama dengan kita. Terbaik pasangan duit pagi. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Amin. Terima kasih. Kami belajar buat setup sendiri ya. Kita lupa nak maklumkan kepada para penonton. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini special. Cikgu Hafizah dengan Cikgu Faizal bersiaran langsung daripada kediaman kami di Jitra Kedah, dan pegawai-pegawai ADK juga berkhidmat dan bersama dengan kami daripada kediaman masing-masing. Itu dia. Bekerja dalam kebiasaan baru PKP ya. Kita bekerja daripada kediaman masing-masing. Terima kasih banyak. Kita mungkin boleh kongsi tajuk-tajuk yang kita sudah kupas dalam slot yang lalu abang. Silakan. Baik. Untuk tuan-tuan di luar sana okay, kita bermula live ini pada 12 slot yang pertama pada 12 Februari yang lalu, di mana ikon yang menyampaikannya Cikgu Hafizah sendiri, iaitu dengan tajuk Punca Pengambilan Dadah dalam kalangan remaja. Lepas tu pada 13 Februari kita buat lagi live ikon anti dadah Kubang Pasu yang kedua, Cikgu Nurul Ihsan, dengan tajuk Kesan Pengambilan Dadah. Dan slot ketiga pada 17 Februari disampaikan oleh Puan Syakina binti Aris. Bersiaran langsung daripada butik yang ditaja. Ya, butik. Dengan tajuk peranan anda. Maksud dia peranan anda, peranan kita semualah di luar sana. Dan semalam, yang kemarin orang Kedah kita kemarin yang terkini. Slot kita bersama ketiga-tiga ikon di rumah kita buat Encik Mazlan. Encik Mazlan. Sangat cantik rumah dia. Menaja lokasi kita semalam. Kemarin. Yang kemarin bersama dengan tiga ikon. Kemarin dia bercampur dia bila orang kampung. Tuan-tuan dan puan, hari ini memang kami dua buat keputusan kami nak belajar bersantai. Kami masuklah lorak Kedah kami, tuan-tuan dan puan, mana yang tak faham boleh komen dekat ruangan komen. Kita boleh berbahasa, kita panggil apa, kita orang Kedah cakap KL lah, kita boleh lah bagi orang faham. Tapi dia punya kepuasan bila kita cakap lorak Kedah tu, ya Allah, Tuhan dia yang tahu. Betul. Itu sebenarnya sebab Jadi kemarin tiga ikon bersama dengan Ketua AADK Daerah Kubang Pasu, Puan Ayu Nizam sebagai moderator. Dan terima kasih Syarida Mak Saad bersama dengan kita. Ini pun guru bimbingan dan kaunseling. Terima kasih cikgu, tolong kami menyampaikan mesej anti dadah. Bantu kami share live ni ya. Okey, terima kasih. Bersama dengan kita Nur Farizan Izan Naim. Terima kasih banyak. Okey, sambung abang. Dan hari ini adalah slot yang kelima, yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri, pengurusi skuad AADK Kubang Pasu dan juga ikon AADK Kubang Pasu, Cikgu Nur Hafizah dengan tajuk yang kita bawa pada pagi ni. Tajuk pagi ni ialah faktor pelindung
dan juga faktor risiko. Dua tajuk ni sangat penting untuk kita sama ada kita sebagai ibu bapa, sebagai waris, sebagai individu, ataupun sebagai guru dan sebagai apa saja di luar sana. Kita sama-sama memahami, menghayati dan membantu pihak ADK untuk kita kita nak banteraslah dadah ni. Perangi bersama. Kita nak perangi bersama. Bukan kita nak menyalahkan siapa-siapa, kita nak membantu bersama-sama. Sebab perkara dadah ini mungkin tidak kena siapa, anak siapa. Masyarakat mana. Jadi bila kita tolong diri, kita tolong masyarakat, kita tolong negara, kita nak negara kita aman makmur, bebas dadah insya-Allah. Tajuk kita hari ini faktor pelindung dan faktor risiko. Fokusnya adalah keluarga. Faktor pelindung itu di dalam keluarga, faktor risiko juga dalam keluarga. Jadi sangat baik kalau bersama-sama dengan kita adalah ibu bapa dan para guru untuk sama-sama kita semak balik apa peranan kita, apa fungsi kita, di mana lopak, di mana kurang untuk kita baiki, mana yang memang kita dah buat dan memang dah bagus, teruskan istiqamah. Demi untuk kita sama-sama menjaga keluarga kita, melindungi keluarga kita. Itu tugas dan amanah kita insya-Allah. Bersama dengan kita Ashraf Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami dalam perkongsian santai, perkongsian ilmu. Kami komited bersama dengan AADK Daerah Kubang Pasu menyampaikan mesej anti dadah. Baik. Seperti yang dijanjikan, kami akan susulkan dengan soalan-soalan kuis mudah. AADK Daerah Kubang Pasu berbesar hati menaja cenderahati. Special dengan ada, kita panggil apa? Cok Moho ke tagline logo AADK Daerah Kubang Pasu. Jadi insya-Allah kalau di dalam daerah hadiah ni kita pergi hantar sendiri nah. Kita hantar sendiri. Dalam daerah Kubang Pasu. Dalam daerah Kubang Pasu insya-Allah Cikgu Faizal, Cikgu Hafizah dan insya-Allah akan bersama dengan Ketua Unit Pencegahan kita akan sampaikan sendiri di pintu rumah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau jauh tak boleh keluar PKP, PKPB, kita post abang no. Macam yang Cikgu Hafizah biasa buat live sebelum ni. Alhamdulillah ada beberapa jenis hadiah sebelah ni tapi cikgu tak boleh tunjuk. Ada sebelah cikgu ni tapi tak boleh tunjuk. Surprise. Alright. So kita bermula dengan macam mana cara nak jawab? Bila kita bagi soalan kuis, macam mana penonton nak jawab? Macam mana bang? Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tanya soalan nanti, tuan-tuan boleh jawab di live Facebook kita pada pagi ini. Jawapan yang pertama muncul dan betul kita akan pilih sebagai pemenang lah. Tapi kalau dia muncul pertama tapi jawapan dia salah, so kita pergi maksudnya kalau ramai yang jawab, seterusnya lah. Kita akan tengok yang paling awal tu betul salah. Kalau yang mula jawab tu salah, kita akan tengok yang kedua terawal. Yang ketiga terawal, jumpa yang betul. Betul bang? Betul. Bagus. Jadi kadang-kadang kita ada Facebook yang menggunakan nama-nama samaran ya. Nanti kita akan berhubung. Jangan bimbang, kita akan berhubung. Baik, abang mungkin boleh bacakan soalan kuis yang pertama. Tuan-tuan ready soalan dia tak susah Soalan dia mudah saja. Tuan-tuan dengar soalan, lepas tu boleh type dekat live Facebook, dekat komen dekat bawah tu dan kami akan tengok jawapan dan kita akan bagi hadiah lah. Ready Ready? Soalan kita yang pertama pada pagi ini soalan dia. Salam Cikgu Mat, terima kasih bersama dengan kami. Sir Ahmad bin Ismail, Guru Kanan Bahasa Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sri Indra Putra Jitra Kedah. Seorang insan yang sangat komited dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Teruskan abang dengan soalan. Soalan kita pada pagi ini. Yang pertama apa tema Hari Anti Dadah tahun ini? Saya ulang. Apa tema Hari Anti Dadah pada tahun ini? Boleh type di ruangan komen So jawapan yang tepat dan muncul yang pertama di Facebook live ni kita akan pilih. Jawapan betul yang terpantas. Begitu. Ya, betul. Tak apa, sementara kita menunggu. Lebih baik cegah. Itu dia. Betul tahniah Nur Edina Kamilia dari SMK Sek Kedah. Kedah. Tahniah Nur Edina Kamila,
pemenang untuk kuis yang pertama. Okey, Jadi tulis kita nah. dah. Okey, pemenang Tahniah. pertama. Tahniah. Hadiah menyusul. Idina Hadiah. luar kawasan Kubang Pasu. Kita Jadi post. kita akan post. InsyaAllah Idina. Okey, kita Tahniah, thank you so much. Idina bantu Cikgu Hafizah dengan Cikgu Faizal sharekan live ini. Ada yang ada. kedua, Bagus, Nisa bagus. Edi. Terima kasih kerana mencuba. Untuk Okey. soalan yang pertama telah ada pemenang kita yang paling ada awal lagi. muncul. Okey, jangan bimbang, kita ada Kita empat ada lagi empat soalan lagi ada kuis, Okey. Baik, kita balik kepada tajuk Okey, dulu dengar betul-betul tajuk kita ni, kita kupas-kupas kemudian jawapan ada di situ. Baik. Tadi kita dah sebut hari ni perbincangan kita, perkongsian kita berkaitan dengan faktor pelindung dan juga faktor risiko. Faktor-faktor itu ada di dalam keluarga. Yang pertama sekali mari kita faham sama-sama abang apa maksud dia faktor pelindung abang. Okey, bersama dengan kita Saiful Azman, terima kasih banyak-banyak Cikgu Suhiza Yusof, pengetua Betul. SMK Langgar. Terima kasih Terima kasih, Cikgu. Cikgu bantu kami sharekan live ni untuk mesej anti dada. Dia masih lagi di bawah ruang lingkup unit bimbingan dan kaunseling. Tugas kita program pencegahan Dadah. program pencegahan Dadah. Dada, PPDA. PPDA. Okey, salah satu skop guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Jadi boleh gunakan tayangan video ni dan kuis-kuis ni juga di sekolah. Silakan. Tahniah, terima kasih Cikgu Suiza. Baik, bila sebut faktor pelindung dalam keluarga, faktor pelindung ni maksudnya adalah ciri-ciri ataupun keadaan di dalam keluarga itu yang membolehkan seseorang itu berhadapan ataupun berdaya tindak terhadap sesuatu cabaran hidup. Okey, apa yang ada dalam keluarga itu yang menjadi sokongan dan membantu dia untuk dia berhadapan dengan apa saja cabaran dan masalah yang dihadapi dan juga dia berdaya tindak. Okey, kita nak jelaskan bagi faham Bagi, lagi bagi mudah sikit lah, bagi mudah sikit faktor pelindung dalam keluarga. Silakan abang. Okey, contoh dalam keluarga bila kita contoh yang kita dah kahwin. Okey, untuk yang pertama ada keperluan asal kita ada rumah. Okey, rumah itu melindung kita daripada hujan dan panas, daripada binatang-binatang buas, binatang apa-apa sajalah yang boleh daripada orang jahat, orang jahat menyakitkan kita. Okey, kita ada rumah Okey. Jadi untuk faktor pelindung dalam konteks ni konteks kita kata dadah ni, kita fokus kepada keluarga dulu. Keluarga. Contoh dalam keluarga ni kita ada banyak sekarang ni dalam Kejap musim abang, ya. Bersama dengan kita ini pembantu takbir di Pejabat Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Seri Indah Putra Puan Ros Mawar. Terima kasih bersama dengan kami. Boleh alert dengan soalan kuis, boleh bantu. Ketua Pegawai Puan AED Ayu Daerah Nizam. Kubang Pasu Puan Ayu Nizam Daud bersama dengan kami. Okey, Jihad bersama dengan kami. Boleh share kan? Terima kasih banyak-banyak. Silakan abang tadi berkaitan dengan rumah Okey, berkaitan dengan rumah. Keluarga. Dalam rumah kita ada sudah sentuhlah kita ada mak ataupun ayah kita ada mak ayah dan kita ada yang ada anak-anak. Okey, mak ayah kita pukul yang ada anak-anak, yang tak ada anak tak ada anak-anak tak apa, tak ada masalah, belum rezeki lagi. Okey, ada anak-anak dalam tu dan bila ada anak-anak sudah tentu kita perlu berkomunikasi. Okey, berkomunikasi dengan baik tentang anak-anak. Contohlah kita contoh cakap macam tu macam ayat dia formal sangat contoh kita mula daripada pagilah di rumah kita pagi. Tuan Syed Khalid yang di-Pertua PIBG SMK terima kasih. Tunku Abdul Rahman bersama dengan kita. Terima kasih Tuan Syed. Boleh sharekan video kami Tuan Syed. Kami committed bersama dengan AEDK Daerah Kubang Pasu menyampaikan mesej anti dada demi kebaikan masyarakat umumnya. Okey, kembali kepada tadi abang kata komunikasi. Cerita dia lebih kurang macam ni. Kita ada keluarga, kita ada rumah. Rumah tu tujuan dia kita nak lindung ahli keluarga kita daripada hujan, daripada panas, daripada binatang buas, daripada perompak dan penjahat dan sebagainya. Rumah tu. Tapi kalau rumah ada tapi atap bocor, hujan kena. Kalau rumah ada tapi tingkap tak ada, pintu tak boleh kunci, orang jahat boleh masuk. Maksud dia rumah ada tapi faktor pelindung itu tidak ada untuk menjaga ahli keluarga, jaga isteri, jaga anak-anak macam tu. Okey? Jadi maksud Cikgu Faizal tadi, faktor pelindung tu antaranya adalah komunikasi. Ada keluarga tapi kalau tidak berkomunikasi antara satu sama lain, maka itulah yang menjadikan masalah pada faktor pelindung. Nak lindung ahli keluarga daripada dia
terjebak dengan masalah, tertekan dan kita tak tahu dan kita tak bantu, maka bimbang kalau dia mencari jalan keluar terlibat dengan jalan yang negatif, antaranya penyalahgunaan dada. Ya, betul sekali. Cikgu Noriah Isa bersama dengan kita, guru Terima bimbingan dan kasih. kaunseling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bantu kami share video ni ya. Okey, jadi maksud dia antara faktor pelindung adalah komunikasi. Komunikasi maksud Komunikasi dia tu apa ya dalam bahasa mudah? bahasa Komunikasi. mudah no. Abang nak saya cakap secara teori, kalau teori sampai Okey. mesej di antara satu sama lain. Okey. Bukan. Yang mudah lagi, mudah lagi. Komunikasi maksud kita sembang lah. Sembang lah, Sembang. cakap, tanya. Suami isteri bersembang lah. Tanya kan. Okey. Kalau Anak- saya balik rumah, saya tertekan dengan kerja, saya mungkin tertekan dengan bebanan hutang, saya mungkin tertekan dengan kutukan dan fitnah orang, maka apa yang abang buat untuk berkomunikasi dengan saya? Okey, yang pertama balik rumah ni selalu bagi rehat dulu, bagi tenang, lepas tu baru kita tengok isteri kita ni kita nampak, kita Nampak riak muka wajah dan tu muka- nampak. muka stres, okey. Muka stres tu kita bagi ruang kalau ada aircon kita buka aircon, kalau ada tak ada aircon Tu tak komunikasi lagi tu? belum lagi tu, belum belum lagi. lagi, Tu okey, baru sediakan tu. Ya, ya. Sediakan ruang tu. Ya, ruang, baik, ruang baik. untuk dia berkomunikasi. Kalau dia tak ada ruang tu, nanti dia tak keluar. Okey, Mungkin dia masuk bilik, dia tutup pintu, dia tidur saja. Okey. Jadi tak selesai. Mungkin Baik. benda tu dia simpan, tapi Ya. tak selesai lagi. Tak selesai. Tapi dia tidur tu mungkin dia lupa asal. Okey. Macam itulah juga dengan anak-anak tuan-tuan dan Maka perempuan. masalah duk ada ni. Masalah Macam duk nak ada. berkomunikasi ni, masalah duk ada ni. Contoh macam anak-anak lah, kita ambil anak-anak lah. Isteri tadi tu, isteri tadi. Oh, isteri tadi tu. Isteri balik, ada masalah Okey. ni. Muka ketat ni, stres ni. Maka Okey, macam bagi mana dia abang ruang. buat yang kita kata komunikasi tu? Komunikasi tu apa? Okey, kita tengok nampak muka macam hari ni tak macam biasa ni kata kan. Sedang buat apa tu? Bertanya. okey, bertanya. Bertanya. Nampak muka macam ada masalah ni pasal apa ni? Bertanya. Tanya dulu. Bertanya. Tanda kisah. Tanda Ya. ambil perhatian. Komunikasi telah berlaku. Ya. Maka yang balik tadi, ahli keluarga yang ada masalah, dia rasa dalam rumah ada orang yang kisah tentang dia. Ya. Okey? Adik Syahidah Bidin bersama dengan kita, guru, seorang kaunselor daripada Maktab Mahmud. Terima Ya, kasih terima bersama kasih. Ida. Tolong sebarkan, tolong share video ni ya. Okey, itu Ya. yang kata komunikasi. Kita bercakap. Okey? Bercakap, bertanya. Lisan. Ataupun kadang-kadang bila kita pergi kerja, mungkin kita tertekan. Contoh ya. Setakatlah alhamdulillah cikgu majikan cikgu semua baik alhamdulillah. Katakanlah cikgu tertekan, berada dekat sekolah sebagai seorang isteri ya, type mesej dekat cikgu Faizal sebagai suami. Abang saya stres sangat hari ni, kerja banyak sangat, tak sempat nak buat. Komunikasi berlaku. Bukan lisan, tetapi tulisan menggunakan media WhatsApp. Jadi abang respon macam mana? Okey. Cuba cerita tengok. Ah. Free ke sekarang? Kalau tak Nampak? free? Tu bukan bertanya. Ha. Tapi dia bagi satu ayat, cuba cerita sebab dia nak suruh luah. Ha. Maka isteri tadi ataupun anak-anak tadi dia rasa ada orang kisah, ada Ya. tempat nak luah. Kalau benda tu tak ada lah rumah. Faktor pelindung tu tak ada, komunikasi tak ada. Siapa tak ada dia orang nak pergi? dengar. Dia pergi kat Tak siapa? ada orang. Ya, dia pergi kat siapa? Dia keluar daripada rumah. Itu yang kadang-kadang jawab Cikgu Faizal, isteri tak selesai masalah lagi tu. Okey, terima Puan kasih. Nizam. Gitu. InsyaAllah kami plan begitulah. Kita nak pergi nampak Ya. santai sikit Puan Ayu Nizam. No? Harap-harap lorat Kedah kita berdua ni tak mengganggu pemahaman Puan Ayu Nizam. Okey. Allahu Akbar. Okey. Okey, jadi kita nak cerita kata komunikasi. Komunikasi tu macam mana? Tanya. Ya. Ataupun suruh cerita. Cuba cerita. Oh. Maka isteri ataupun anak-anak tadi rasa dalam rumah ada faktor pelindung. Ya. Iaitu komunikasi. Komunikasi tu apa? Ada tempat nak luah. Ya. Ada tempat nak cerita. Ya, betul. Kalau tak ada abang, Kalau tak ada, dia akan mencari. Dia Sebab mencari. fitrah manusia dia akan cari. Kat dia mana cari. dia nak luah? kat mana dia nak cari abang? Okey, kat mana? Yang pertama kalau ni rakan lah, kawan baik lah. Dia cari kat luar. Dia cari kat luar. Dekat luar. Kadang-kadang kita tengok budak-budak kan, dia lebih cari dekat luar, dia cerita kat luar. Kawan tahu masalah dia, mak ayah tak tahu. Sebab apa? Komunikasi tak ada. Ataupun dia cari abang Ya. angkat. Dia cari adik angkat. Ataupun girlfriend, Ya. boyfriend. Yang tu kenapa? kita bimbang. Bimbang. Kalau Kalau kawan yang baik, yang baik, okey nah. Alhamdulillah. Ya. Kalau kawan itu tengah menunggu Ya. untuk bagi sesuatu Yang tidak yang tu baik. kita risau. Okey. Seronok rasa ni kita berinteraksi abang kan? Kita Okey. kita dah janji kan kita nak santai. Kalau tidak kita terlalu Ya. akademik.
Betul susah bang, orang nak faham. anak-anak kita Ya, Daniel terima Iskandar kasih. dan Syed. Terima kasih banyak-banyak ni Tuan Pegawai PDRM bersama dengan kita. Mesej anti dada. Okey, Daniel Iskandar salah seorang ahli dalam Biro Bimbingan dan Kaunseling Jawatan Kuasa Pemulihan Dada, tapi disebabkan menerima tugas di luar Perdana Negeri Kedah, jadi ada sikit masalah. Okey, terima kasih semua yang bersama dengan kami. Alhamdulillah, moga-moga anda di dalam pelukan rahmat ilahi. Okey abang, kita nak pergi kepada faktor kedua. Faktor kedua tadi yang pertama tadi apa? Komunikasi nah. Ya, Maksud dia komunikasi itu cakap lah, tanya, cakap. Interaksi. Faham. Betul-betul. Okey. Dengar, ya. Okey, sekarang yang kedua. Yang kedua, faktor pelindung yang kedua adalah pemilihan kawan. Macam mana abang? Macam mana sebagai ahli keluarga? Macam mana abang sebagai seorang ayah? Macam mana abang tengok soal pemilihan kawan dalam kalangan anak-anak? Silakan abang. Okey, yang ni cikgu share apa yang cikgu buat lah. Okey, dalam memilih kawan-kawan itu, yang pertama cikgu memang cemburu lah. Bukan cemburu pada isteri saja. Dengan anak-anak pun memang cikgu cemburu. Cemburu maksud dia tanda sayang. Maksud dia dengan siapa dia kawan. Okay, kawan dia ni orang yang hormat mak ayah dia tak? Kawan-kawan ni orang yang jaga semayang tak? Kawan-kawan dia ni yang berbudi bahasa tak? Yang cakap tu ada adab tak? Yang minta terjai saja. Sebab kita tak mau pengaruh tu dia akan bawa dalam kehidupan dia. Contoh sebagai yang mudah macam zaman saya kanak-kanak, anak-anak saya sendiri pun macam tu. Bila balik-balik keluar perkataan babi tu tak salah pun. Main mana babi tu? Contoh kan. Ada juga perkataan yang maki-makian tapi dijadikan macam benda tu biasa. Kan, sumpah seranah macam tu, benda dia akan dia benda-benda yang tak baik tu mai daripada kawan yang tak baik tadilah. Dia belajar daripada kawan-kawan dia. So dia buat di situlah peranan kita sebagai ibu bapa, sebagai mak ayah ni untuk kita tanya balik. Sebut tadi apa tadi? Babi tu, tahu tu babi tu apa? So di situ kita kena jelas. Kadang-kadang anak ni dia tak faham apa yang dia cakap. Dia bawa balik saja. Dia seronok benda tu, seolah-olah macam benda tu tasbih. Kan? Dia seronok bercakap, dia tak faham. Bila kita terang, dia pun dapat penjelasan tu. Sebab anak-anak ni dia belajar, dia proses dia belajar. Jadi ibu bapa, guru-guru, di situ akan mainkan peranan, dan juga kawan yang baik tadi akan main peranan. Okay. Jadi dia belajar dengan cara dia perhati dan dia tiru. Kalau dia pilih kawan yang tidak baik, yang ada nilai yang negatif, maka kawan tu cara bercakap yang tak baik tu dia tengok, dia tiru. Cara duduk yang tak baik dia tengok, dia tiru. Cara makan yang tak baik dia tengok, dia tiru. Itu dia nah. Jadi Cikgu Faizah dah cerita tadi, bila sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai kakak, sebagai abang, kena prihatin anak kita, adik kita kawan dengan siapa. Ya, betul. Kita kenal kawan adik-adik kita, kawan anak-anak kita. Kalau lagi baik kita kenal keluarga kepada kawan anak-anak dan adik kita. Setuju. Jadi bila kita tengok mak ayah dia tu pun baik, ada nilai yang baik, anak pun baik. Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan pengaruh yang baik kepada anak kita. Tapi kita bimbang sebab banyak penyalahgunaan dadah disebabkan oleh ajakan rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya. Jadi dia cuba untuk manipulasi anak-anak kita atau adik-adik kita atau pasangan-pasangan kita. Ambil yang ni hilang stres. Ambil yang ni bagui. Ambil yang ni boleh tidur malam. Ambil yang ni boleh tambah tenaga. Maka mai daripada mana? Mai daripada pengaruh di luar sana. Okey, pemilihan kawan yang salah. Jadi itulah dia yang kedua. Faktor pelindung adalah faktor nilai keluarga yang ambil kisah berkaitan dengan pemilihan kawan-kawan anak-anak, kawan-kawan pasangan, kawan-kawan adik abang. Okey, itu faktor yang kedua. Nur Fazliani bersama dengan kita, Guru Bimbingan dan Kaunseling Negeri Kedah. Terima kasih Dik, sharekan live ini kepada mana-mana grup, mana-mana platform. Bantu kami untuk menyebarkan mesej anti dadah. Okey. Ya, ini ni orang kuat ni, orang kuat Kebang Pasu ni. Datuk Yusof Datuk Yusof pun bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah, terima kasih. Okey.
Okey, kita pergi. Okey, kita pergi ke Faktor Pelindung Kita yang santai ke tadi tu? ketiga. Santai tak tu? Santai jugalah. Okey. Minta maaf lah kalau Cikgu Hafizah dengan Cikgu Ya, Faizal ni, yang tak kami sebut tu, orang akademik, orang serius kan, orang matematik dulu, orang disiplin dulu, jadi kadang-kadang tu serius macam tu. Kalau ada yang bersama dengan kami tak sempat kami alukan, minta maaf kalau ada terlepas pandang. Apapun kami mendoakan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar yang bersama dengan kami dalam majlis ilmu yang santai ini, mudah-mudahan anda semua dilindungi Allah daripada penyakit virus yang berbahaya sekarang ni, COVID-19. Moga-mogahan anda serta seluruh ahli keluarga diberikan nikmat kesihatan dan kebahagiaan bersama keluarga, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan diberikan umur yang diberkati, insya-Allah. InsyaAllah. Thank you pun, thank you. Okey, baik. Kita pergi kepada faktor pelindung yang ketiga. Berapa dah tadi? Tadi kita dah buat satu. Yang pertama, faktor pelindung ni komunikasi dalam keluarga. Okey, yang Dan kedua tadi, faktor pemilihan kawan. Pemilihan kawan. Jadi ahli keluarga kena PK ya, kena prihatin, kena ambil tahu. Penyalahgunaan bahan terlarang bermula dengan pelencongan sosial juga. Ya. Itu dia daripada Puan Norma Riza binti Omar, Ketua Unit Pencegahan Anti Dada. Maksudnya di sini kenapa mula berlakunya pelencongan sosial itu, kita berinteraksi dengan manusia lain di luar sana yang salah pilihan. Bukan sekadar kita pilih kawan yang salah, kita pergi join dalam kelab yang salah, kita pergi join dalam aktiviti yang salah, kita pergi join dalam satu kelompok masyarakat yang salah, maka tarikan perlahan-lahan berlaku boleh menyebabkan kita terlibat dengan penyalahgunaan dada. Okey abang. mungkin kita boleh bawa sikit kot kalau abang dulu besar di kampung. Di kampung, Bila ya. di kampung tu kita punya masyarakat kita tu macam ada satu kita kata satu jadual yang lengkap dalam setiap tahun tu kitaran dia. Contohnya sebab kita dalam masyarakat tu kita ada kenduri kahwin. Okey, contohnya bila kita ada kenduri kahwin tu, kita ada di situ. Kalau di kampung ni dia meriah. Ingat kenduri kita dulu nah. Dia susun dia susun. Jadi, Hari ni bulan ni minggu bukan contoh. Mula-mula mesyuarat dulu. Dia mesyuarat. Mula mesyuarat. Pak Haji kenduri 26 bulan. Jadi orang lain jangan buat. Sebab kita nak pergi pakat tolong dia. Betul, So bila mesyuarat okey, yang muda dengan yang tua kita duduk sama-sama mesyuarat. Okey, dia akan dalam mesyuarat tu dia akan bahagi tugas. Ya betul. Okey, dia tengok tu bagus tu. Tu program yang yang berlaku di kampung. Bagi tugas. Okey, hang ni bahagian basuh pinggan. Okey, yang ni bahagian cari batang pisang masuk hutan. Ikut kemahiran. Okey. Lepas tu mesyuarat, okey. Dah tetapkan tarikh bila nak dirikan balai. Okey, nampak tak duduk dalam komuniti tu. Okey, maksud dia orang muda buat kerja dipantau oleh orang-orang yang tua-tua. Yang orang tua-tua ni termasuklah dalam tu ada tu imam, ada apa lagi? JKK, ada cikgu, macam-macam dalam tu. Jadi anak-anak muda ni kehidupan dia dipantau. Jadi kalau masa tu orang yang jadi ketua pemantau tu, tok imam ke dia boleh tegur. Dia boleh tegur di situ. Nampak macam pelik, cakap pelik, nampak buat benda aktiviti tingkah laku yang pelik, yang tak sesuai. Dia buat apa? Walaupun masa tu ada ayah di situ. Itu masyarakat kita, nilai-nilai masyarakat yang kita kaitkan dengan pelencongan sosial tadi tu. Maksud dia mungkin kita perlu tengok di sudut kita duduk sekarang ni, banyak di taman-taman. Mungkin perkara tu tak ada, circle tu tak ada. Jadi macam mana kita boleh cipta satu circle yang baik dengan mengambil nilai-nilai dulu tu, kita olah supaya di taman pun boleh jadi. Macam kediaman Cikgu Hafizah dengan Cikgu Faizal ni, walaupun kediaman ni kediaman lot-lot rata-rata orang berkerjaya, tapi kita ada pakatan. Kita ada balai Islam, kita ada aktiviti yang padat, kita ada majlis bacaan Yasin. Itu komuniti setempat yang positif, yang memberi pengaruh yang baik. Kita ada majlis bacaan Yasin, kita ada kelas mengaji, kita ada buat korban sama-sama. Kita buat sunat sama-sama. Jadi bila kita duduk dalam masyarakat yang positif, dia saling menegur. Dia ambil kisah, dia nampak anak jiran nampak macam benda, nampak tak apa nak elok sikit, dia jadi dia tegur. Dia bukan soal sibuk tepikan orang, tak. Dia panggil prihatin. Salah nah. Jangan hang buat hang, hai hang, aku buat hai aku buat masing-masing. Bukan. Hidup masyarakat bukan macam tu. Dia saling menegur, saling prihatin. Kaunselor daripada Sekolah Menengah Teknik Al-Ustaz Muhammad
Muhammad Faruhi Johari bersama dengan kita. Terima kasih Cikgu Faruhi, tolong share yang ni. Kita ada sikit respon daripada Tengku Haniza AADK daripada HQ ya. Kata beliau, selain di rumah, institusi pendidikan di sekolah juga penting. Keprihatinan guru-guru aktifkan dan libatkan anak murid dalam aktiviti di sekolah. Yang penting menjadikan persekitaran sekolah menarik untuk semua pelajar. Tahniah kepada guru-guru. Terima kasih Puan kalau Tengku Yang Mulia kan. Terima kasih kepada Yang Mulia Tengku Haniza. Itu adalah salah satu tugas bidang kerja guru bimbingan kaunseling di sekolah rendah dan menengah. Kita sebut PPDA ya, program pencegahan dadah di sekolah. Jadi dia sentiasa ada sebaran mesej anti dadah, dia ada sudut anti dadah, dia ada urine test, dia ada kerjasama dengan ADK bagi ceramah berkaitan dengan jenis dadah, berkaitan dengan bahaya dadah, berkaitan dengan simptom-simptom bila orang tu mengambil dadah, apa yang kita boleh nampak daripada sikapnya, emosinya, tingkah lakunya, tubuh badannya macam mana kan. Okey, alhamdulillah. Dan guru-guru ni dekat sekolah ni dia ada banyak section, banyak panitia, banyak jabatan. Setiap jabatan tiap-tiap tahun mengeluarkan banyak program untuk menarik minat murid ya. Sebab kita bukan hanya nak membangunkan dia dari segi akademik ya, tetapi juga jasmani, tetapi juga dalam aspek rohani dan juga intelektual. InsyaAllah guru-guru kita. Cuma Yang Mulia dalam keadaan sekarang ni PKP ni dia memang agak terhalang aktiviti banyak atas talian. Ya, kita terpaksa beradaptasi dalam keadaan sekarang ni. Terima kasih di atas respon, terima kasih ya. Terima kasih atas cadangan tadi ya. Baik. Jadi kita tadi dah kupaskan berkaitan dengan komuniti tentang pelancongan sosial yang dibangkitkan oleh Puan Mariza tadi ya. Kata Puan Ayu Nizam, betul tu cikgu, persekitaran membesar yang positif sangat penting dalam membentuk jiwa dan mental anak-anak. Ya betul Puan Ayu, kalau ikutkan teori tingkah laku juga, tingkah laku seseorang manusia itu dipelajari berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan apa yang dia tengok. Jadi tingkah laku ibu bapa sangat mempengaruhi anak. Satu, tingkah laku masyarakat sekitar sangat mempengaruhi anak. Jadi itu yang kita nak kena jaga, nak kena kawal, itu yang faktor pelindungnya. Kawalan pemilihan kawan anak-anak kita ataupun pasangan kita ataupun adik-adik kita ya. Baik, ya, Cikgu Tarmizi bersama dengan kita pagi ni ya. Cikgu Tarmizi. Tarmizi Ismail, terima kasih. Dia alumni. Dia, SMK bukan cikgu. Bukan cikgu. Dia dengan Tuan Muhammad Tarmizi, terima kasih bersama terima kami. Kasih. Orang yang sangat menyokong kuat perjuangan Cikgu Fizah, Cikgu Faizal. Terima kasih. Kita sama-sama alumni SMK Tunku Abdul Malik. Alumrah. Kedah. Kedah. Okey. Baik, faktor pelindung yang ketiga ya, tuan-tuan dan puan serta anak-anak pelajar sekalian, kita kupas tiga faktor pelindung saja hari ini ya. Sempoi dalam masa 1 jam, itu pun dah berlalu 40 minit. Allahu Akbar. Seronok bila berdua ya. So bila kita kata tadi masyarakat dah tak boleh ni dengan PKP tu, so yang ni insya-Allah boleh. Yang ni insya-Allah boleh. Yang ni insya-Allah boleh. Ini faktor pelindung dalam keluarga, iaitu aktiviti bersama keluarga. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan yang biasa mengikuti perkongsian di Facebook Cikgu Hafizah sebenarnya ada mesej yang saya nak sampaikan. Ada masa saya bagi tahu saya balik rumah, saya beli RM1.90 dan pulang. RM2.50 dah maji. Kita buat balik yang terbaru ni, Cikgu Faizal beli satu papan Carom mini RM80. Kita beli riket untuk anak kita. Kami bersederhana. Riket harga RM14. RM14 dah. Okey, untuk anak-anak. Kenapa? Kami kena sentiasa pelbagaikan aktiviti anak-anak untuk kita buat aktiviti bersama. Maka selepas asar kami galakkan anak-anak keluar rumah, attach dengan alam. Dia main badminton, dia main dengan kucing, dia siram pokok bunga, dia kayuh basikal, ataupun kadang-kadang kita bersama-sama keluar dekat kerusi taman, kat luar kita makan aiskrim, atau kita menonton TV bersama, atau di dalam rumah kita masak bersama. Dan kita bagi ganjaran kat depa lepas tu. Ya, kita solat jemaah bersama. Okay. Kenapa tu Kenapa nak buat aktiviti bersama? Kita beli barang-barang seperti aiskrim itu semua sebagai ganjaran kerana dia berkelakuan baik. Kenapa kita buat semua tu? Sebab kita nak isi masa terluang. Sebab kita nak bina keakraban.
Sebab kita nak jadikan dia satu terapi tekanan. Sebab anak-anak tertekan. Dia tak boleh keluar bersosial, dia tak boleh pergi sekolah. Anak-anak tertekan, dia kena lalui kelas online. Ibu bapa tertekan, kita pergi kerja, balik kerja kena tengok PDPR pula. Betul. Dengan anak-anak kami yang kami tak berikan mereka gadget. Mereka gunakan laptop kami dan handphone kami. Okey. Dan yang seterusnya bang, bila kita bersama dengan anak-anak, kita main congkak bersama, kita main badminton bersama, bila dia bergaduh antara dua anak tu, kita tegur. Kenapa? Kita sedang membentuk nilai. Kemudian bila kita nak semayang subuh, kita nak semayang maghrib berjemaah, anak sampai tanpa pakai lebay di kepala, abang akan tegur. Kenapa? Kerana itu juga kita nak anak kita ni seorang yang berdisiplin, seorang yang membina penampilan. Sebab Islam itu indah. Islam ajak kita indah. Pakaian mandi, bersih, siap. Tak apa, baju tak cantik tak apa, tapi bersih. Bersih. Dan duduk. Itu kadang-kadang musim bila dalam mendidik ni, subuh sekarang ni pun dah lambat kan, 6.25, kadang tunggu sampai 6.45 kerana nak solat jemaah sebab kita ambil peluang ni. Peluang masa waktu yang kita tak boleh rentah daerah ni, tak boleh balik kampung. So ni dalam rumah. So itu yang cikgu buatlah bersama dengan cikgu Hafizah. So saya rasa tak susah ini, kita boleh buat sama-sama. Fokus dia apa bang? Kita buat aktiviti bersama keluarga. Ikut kemampuan, ikut minat. Kami beli satu kolam kecil, boleh letak kat kawasan belakang rumah, berenang bersama. Cikgu Hafizah, Cikgu Faizah sungguh berinspirasi, masya-Allah, alhamdulillah, amin. Jihad doakan cikgu berdua agar kami dapat terus berikan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan, kesabaran dan kecekalan untuk kami terus berjuang. Bersama dengan kita Cikgu Sheila Rashid abang, rakan sekelas Cikgu Hafizah dengan Cikgu Faizal sejak tingkatan 4 tahun 1994. Terima kasih banyak Cikgu Sheila, bantu kami, bantu Cikgu Hafizah sebagai ikon anti dadah daerah Kubang Pasu, bantu Cikgu Faizal sebagai Cik Safwan. Okey, ini untuk fotografer. sampaikan mesej anti dadah kami ya. Terima kasih Cik Safwan ni memang orang hebat ni. Safwan. Kami buat setup sendiri dekat rumah kami hari ni lah Safwan ya. Kita kesian. Ya Allah ya Tuhanku, kita kesian pegawai Diki bekerja 7 hari seminggu cuti. Datin Syakina Aris, ikon anti dadah daerah Kubang Pasu juga bersama dengan kita. Thank you so much Datin. Okey. Baik. Kita dah selesai 3 faktor pelindung. Kita ulang balik. Yang pertama yang pertama tadi kita mula dengan komunikasi ya. Ya bang. Yang kedua kita pilih rakan. Pemilihan rakan. Betul bang. Yang ketiga aktiviti bersama. Kita create aktiviti bersama tapi dia kena pelbagai. Sebab dia perlu anak-anak dia cepat bosan. Perlu komitmen ya, nampak macam tiga ni macam mudah tapi dia perlukan kesabaran, perlukan komitmen, kerjasama. So baru kita akan dapat menjadi itu faktor pelindung tadi tu. Okey. Ni adik kita ni ber-IDK, Safwan kata pasangan ikon yang mantap, masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Cikgu Sheila Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagi salam kat kita dua. Waalaikumsalam. Safwan kata nak sign please. Okey. Satu sign RM20. Okey. Baik. Okey. Kita dah habis 3 faktor pelindung. Soalan. Okey. Maka kita nak bacakan soalan kuis yang kedua. Okey, bersedia ya soalan kuis yang kedua? Silakan abang. Okey, dah ready ya? So siapa cepat jawapan betul kita pilih sebagai pemenang. Soalan yang kedua kita pada pagi ini ialah sebutkan faktor pelindung. Okey. Komen sebutkan faktor pelindung. Soalan kuis yang kedua, kita cuma mencari 5 pemenang. Okey, soalan kuis yang pertama tadi sudah ada pemenang. Soalan kuis yang kedua apa sekali lagi abang? Okey, sebutkan faktor pelindung. Kita bincang tadi ada 3 sebutkan faktor pelindung. Silakan. Ya dah ada. Jihad Azmi, komunikasi, pemilihan rakan, aktiviti bersama keluarga. Ya, betul. Tepat. Okey, Jihad, tunggu hadiah yang akan kami post sebab Jihad berada di luar kawasan daerah Kubang Basu. Ya, terima kasih. Tepat sekali. Kita dah menang yang kedua. Ya, yang kedua. Jihad. Alhamdulillah. Baki 3 hadiah. Baki lagi 3 hadiah. Kita mencari 3 pemenang. Okey. Baik, teruskan. Seterusnya kita masuk kepada faktor risiko pula. Okey, tadi kita ada faktor pelindung. Sekarang kita pergi kepada faktor risiko. Seronok saya ni, senyum banyak ni. Biasa Cikgu Hafizah ni jenis muka serius, muka ketat. Cikgu Faizal bersama. Orang IT, orang engineering, orang Math,
Orang mat, dulu cikgu disiplin, tapi disebabkan hari ni orang seronok yang bersama kita ramai, Seronok kemudian sebab, aktif, kemudian boleh jawab sharp. Ya. Seronok kita abang. Kita seronok sebab kawan-kawan kita dekat luar sana sangat menyokong kita, sangat mendoakan kita. Itu yang menyebabkan kita boleh berada di sini. Terima kasih semua. Kami sangat bersyukur dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar juga. Dia pemenang kata. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Tahniah Jihad. Jihad memang terbaik. Jihad ni sedang berjinak-jinak dengan dunia perniagaan sambil belajar ni dia. Bagus dia. Dia ada satu circle yang sangat positif Jihad. Jihad bagus Jihad. Jihad ciri seorang anak muda yang positif. Jihad kena pengaruhi insan-insan lain dengan ciri-ciri yang positif Jihad. Dia sibukkan diri dia selain daripada pelajar, dia bisnes. Yang tu kita nak anak muda, namanya Jihad, kita nak lahirkan ramai lagi Jihad yang macam Jihad tadi. Amin. Okey. Special ni Jihad, doa daripada Cikgu Hafizah dan Cikgu Faizal. Khas untuk Jihad, ex-student SMK Syed Abu Bakar, daerah Baling, Kedah. Okey, santai-santai juga. Dah dekat sejam dah. So kita perlu. Kita ada 3 lagi poin penting 3 lagi poin penting iaitu faktor risiko. Kita pergi yang pertama. Silakan. Baik. Okey, faktor risiko. Bila sebut faktor risiko ni apa? Faktor risiko dia lawan kepada faktor pelindung tadi, iaitu ciri atau keadaan dalam keluarga itu yang boleh menyebabkan meningkatnya kemungkinan seseorang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dia lawan yang tadi lah. Okey. Contoh kita bagi kat sini. Kita contoh kita dalam keadaan sekarang ni PKP, PKPB, PKPD. Jadi orang ada yang tak boleh keluar mana, dia kena duduk dalam rumah. Bila duduk dalam rumah, hari-hari dia buat apa? Dia makan, dia tidur, dia kemai rumah, dia masak. Ataupun mungkin dia berkebun abang bagi yang ada tanah. Dia tengok TV, dia main game menggunakan gadget. Lama-lama dia dah berulang main benda tu, dia dah mencapai satu titik yang kita sebut sebagai apa bang? Bosan. Dia bosan. Dia keluar tu. Macam anak kita pun dia sebut dalam kita ada buat aktiviti tu pun dia keluar juga. Dia kata, "Bah, bosan lah." Tu umur berapa tahun? Umur 9 tahun. 9 tahun. Itu kita dengar kat telinga kita. Bosan. Siapa dia boleh keluar? Sebab kita bagi ruang. Kalau anak-anak yang tak boleh, maksud dia kalau anak-anak benda tu kita kalau kita dengar kita macam nak marah. Bosan, amboi, bosan kita katakan. Bosan kita dalam hati kita buat macam-macam lah, bosan lagi. Itu hati kita kata. Tapi hati anak-anak tak sama. Mungkin kita pergi kerja, kita balik, kita ni letih, tapi anak-anak ni dia ada tenaga. Dia nak buat yang tu, nak buat yang ni, dia rasa bosan. So macam mana? Satu lagi abang bila kita pergi kerja, kita bersembang dengan kawan. Kita berinteraksi interaksi sosial. Jadi interaksi sosial tu kadang dia memberi satu terapi seronok sembang kawan. Tapi anak-anak kita tak boleh. Duduk dalam rumah. Anak kita bosan sebab kita tak bagi gadget. Anak kami tidak ada gadget. Okey, yang ni kita risau tuan-tuan dan puan. Kalau anak bosan di rumah, dia ada gadget. Yang ni kita risau. Siapa yang kawal dia? Dunia internet lah bang, hujung jari yang boleh tekan. Yang tu kita risau. So yang ni kita balik pada tadi faktor risiko tadi tu dia bosan. Bila dia bosan, dia aktiviti menarik. So dia cari jalan. Cari jalan tu jalan apa tu bang? Okey, jalan ke neraka pula. Okey. Maksud dia jalan dia mengisi kebosanan itu, kita bimbang. Kebosanan itu akan bawa dia kepada jalan-jalan yang tidak baik, termasuklah yang kita bincang hari ni. Jalan-jalan yang dia nak mudah kehilang bosan tu, dia ambil benda-benda yang terlarang. Macam kita bincang ini. Dia adalah benda-benda lain juga yang terlarang kan, seperti laman-laman yang tak sepatutnya kan. Tapi sekarang kita nak fokus dadah. Okey, dadah. Terus sebelum tu kita tengok beberapa komen yang agak menarik ni Cikgu Sheila Rashid kata live hari ini rasa penuh dengan cinta. Masya-Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Memang Cikgu Sheila Rashid ni Cikgu Sapuan ni memang Sapuan ni memang dia kita betul. Semanis delima. Okey. Tadi Puan Eza pun kata apa semanis tebu apa macam-macam lah ya Allah. Kami rasa sangat attach dengan anda semua sangat attach, dan kami rasa walaupun persediaan tadi dia agak sedikit tekanan kami nak pasang setting, nak pasang technical semua ni, tapi bila kita bersama dengan anda sekalian penonton yang hari ni, kita rasa diterima, kita rasa disayangi. Tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kami aktif memberikan komen, aktif juga memberikan sokongan dengan share live Alhamdulillah. Dan kita percaya rakan-rakan kita aduh sakit. Rakan-rakan kita yang kat luar ni pun
sedang buat perkara yang baik, perkara baik yang sama. Okey. Cuma kita, kelebihan kita adalah kita dapat share Kita ini. dapat share. Sebenarnya kami share juga, ada yang pengalaman kami dan ada Ya, pengalaman kawan-kawan kami kat luar juga. sana. Cuma kami tak bagi tahu lah siapa kan. Ya. Okey abang, kita kembali kepada yang Okey. ni. Bila dia rasa faktor risiko dalam keluarga, bila dia rasa bosan, dan bila bosan demi bosan dia mula bagi tekanan. Ya. Okey, tekanan. Tapi tekanan bukan hanya disebabkan oleh bosan. Tekanan juga disebabkan oleh masalah kewangan sebab pendapatan terjejas kerana PKP. Tekanan juga boleh disebabkan oleh dia duduk dalam rumah tapi disebabkan PKP, mak ayah dia tengok bergaduh. Berlaku penceraian yang tidak sejahtera. Ada penceraian secara damai. Tetapi penceraian yang tidak sejahtera, bergaduh sana sini, berebut sana sini, kemudian menyebabkan anak-anak yang tahu, yang dengar, yang lihat, dia tertekan. Kerana kedua-dua tu adalah darah daging dia, ibu ayah kandung. Dan ada juga yang dia tertekan kerana bebanan kerja. Okey, kita bimbang ini faktor-faktor risiko yang boleh meningkatkan kemungkinan dia mengambil dadah. Kerana kebosanan, kerana tertekan. Okey, jadi apa yang terjadi? Bila dia bosan, bila dia tertekan, kemudian tidak ada pula komunikasi dalam keluarga. Tak ada yang nak dengar, tak ada yang nak bertanya, tak ada yang nak tunjuk kata, nak faham dia dan nak tolong dia bila ada masalah. Maka jalan keluar yang pintas bagi orang-orang yang tidak fikir panjang, jalan keluar pintas bagi orang-orang yang tidak mendalami ilmu agama, ini yang menyebabkan mereka terdorong dengan pengambilan penyalahgunaan dadah. Faktor risiko Faktor risiko iaitu kebosanan dan disebabkan oleh tekanan. Baik, kita pergi ke faktor risiko yang kedua abang. Masa begitu mencemburui kita 10.53. Okey, silakan abang. Okey, faktor yang kedua yang ni kita sama-sama kita boleh pakat-pakat buat. Okey, contoh sebagai kurang kasih sayang, juga didikan agama dan juga perhatian. Kurang kasih sayang, kurang didikan agama, kurang perhatian. Ini faktor risiko. Ya. Apa jadi abang? Okey, bila kurang kasih sayang, anak-anak dia mencari. Sebab fitrah manusia ni dia nak berkasih sayang, nak disayangi. Ya. Nak menyayangi dan nak disayangi. Ya. Itu fitrah manusia. Betul. So kalau dia tak dapat, okey, dia rasa kadang-kadang anak ni kalau dia tak bercakap, yang tu bahaya. Kalau dia bercakap dia rasa macam mak dia tak sayang kat dia. Dia bercakap kita tahu, tapi kalau dia tak bercakap, yang tu kita takut. Ya, betul. Betul, no? Ya, betul. Okey, didikan dia tak luah. Dia tak luah. Dia simpan dalam. Dia simpan. Okey. Sebab kita gagal berkomunikasi. Ya. Kita gagal membuatkan anak kita bercakap apa yang dia rasa. Kurang didikan agama pada saya, pada kami lah. Paling kurang didikan agama ni, kita fokus kepada solat. Kita jaga solat depa. Okey, mula kita biasa dengan solat. Anak-anak sekecil, kalau dalam Islam pun dia letak dalam Islam dia letak umur berapa tahun? Apabila kenal tangan kanan dan tangan kiri, maka kita wajib untuk ajak solat. Okey, kena suruh. Ya. Okey. Waktu mana abang yang dah mula kena rotan? Ya, 10 tahun. Ya. 10 tahun kita suruh kita dah rotan. Rotan tu ada cara dia lah. Kita sama-sama. Dia tanya rujuk dengan ustaz. Okey, sebab semayang ni nampak macam solat tu, bila kita sebut jangan tinggal solat, dia tak nampak. Bila kita buat, bila terpaksa buat je, contoh yang kami buat lah masa PKP ni. Okey, kami pun tak bayar, bukan bagus sangat pun dalam nak membentuk. Dulu kita duk hantar pergi sekolah. Okey, cikgu-cikgu ustaz yang duk buat tu duk ajak depa masuk kelas hafal ni, lala tiba-tiba PKP kita kena buat sendiri. Kita rasa tugas ni tak mudah noh, tapi kita boleh buat. Lama-lama kita buat, okey, ini kesan dia bila nak semayang, kena kejut dia, kena gerak dia bangun. Lepas tu dia tanya pula, bacaan kita apa betulkan. So dia ada sistem. Okey, 5 kali sehari tu, yang pertama dia mula dengan kita bersih. Lepas tu dia niat semayang, dia semayang. Lepas tu dalam lepas semayang tu kita bagi sedikit tazkirah. Masa tu juga mungkin dia boleh meluah masa tu. Dia rasa sakit perut sekali dah abang. Okey, anak dia rasa lapar. Dia kata mama lama dah tak beli KFC. So situ kita timbang lah. Tapi kita ada ruang di situ untuk anak-anak kita. Okey, dia rasa dia disayang, tidak terhibur masa tu. Kan? Ya, betul. Betul. Dan perhatian itu yang kita lah. Sebab Cikgu Hafiza ni tegas orang dia dan tak berapa nak ringan mulut sangat dalam keluarga. Jadi anak-anak cukup tahu, sesudah kita baca doa solat jemaah tu,
dia akan mai tidur dekat reba. Masa tu dia nak cerita, dia nak mengadu apa-apa. Jadi aktiviti bersama solat jemaah abang kan, dalam tu juga ada komunikasi, faktor pelindung. Tapi bila tak ada, dia jadi faktor risiko. Maksud dia tak ada komunikasi. Jadi abang kata apa? Kurang kasih sayang, kurang didikan agama, kurang perhatian. Maka apa dia buat abang bila kurang tak ada kat rumah? Okey, bila dia sama, dia akan mencari di luar. Dia mencari di luar. Okey. Kita bimbang Kita bimbang yang tu. Bimbang pasal apa? Okey, bimbang dia mencari kasih sayang pada yang salah. Salah, tempat yang salah. Tempat yang salah. Jumpa orang yang salah. Ya. Okey. Baik, kita dah cover dua faktor risiko. Kita tak boleh bagi banyak. Tuan-tuan perempuan kalau nak ikutkan faktor pelindung ni, kalau kita nak cerita, dia ada 9. Dia pecah-pecah betul kita cerita sama. Yang paling penting adalah apa yang kami sampaikan gabung juga dengan perkongsian pengalaman kami sendiri yang masih lagi dalam usaha memperbaiki diri, walaupun sebagai seorang kaunselor yang berdaftar belajar psikologi, kita masih lagi berusaha memperbaiki diri dan kita belajar. Selagi kita tak masuk liang lahat, kita belajar. Okey, jadi kami kongsikan dalam skop yang agak kecil asalkan kami dapat bercerita dengan dalam dan lebih difahami. Okey, Cik Nazmi kata kat kita merah-merah delima ni. Dia respon kepada yang atas tadi, dia kata semanis delima lah. Ya Allah. Okey, baik. Kita sampai kepada soalan yang ketiga. Bersedia? Kita ada 5 hadiah. Soalan ni sebenarnya soalan terakhir. Jadi kita cuba lihatlah abang kalau kita boleh dapat 3 pemenang daripada soalan ni. 3 pemenang. Yes. So silakan, kita abang, sebutkan soalan soalan. Okey, ni soalan. Sebutkan faktor risiko. Okey, sila komen di ruang sila komen. Kita mencari yang paling cepat sebutkan faktor risiko. Sebutkan faktor risiko. Okey, risiko untuk terlibat dengan dadah ni. Kita fokus dengan tajuk kita hari inilah. Ya. Silakan kami menanti jawapan anda untuk soalan kuis yang ketiga. Sebutkan faktor risiko yang kami bincangkan tadi. Okey. Abang cancel sikit. Okey, terima kasih yang bagi tanda good. Puan Nur Ain Musa kat sini ya. Terima kasih yang like. Terima kasih yang share. Terima kasih yang komen. Okey, yang bersama dengan kita. Sokong. Terima kasih yang mendoakan kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Okey, kami masih menunggu lagi jawapan daripada para penonton berkaitan soalan kuis yang ketiga. Okey. Ya. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Tepat. Okey, tepat sekali. Okey. Jadi kita terima. Edina, tanya Edina. Okey, pemenang yang ketiga. Kita mencari lagi 2 pemenang. Sebutkan faktor risiko yang kami kongsikan tadi. Kalau tuan-tuan perempuan boleh berikan faktor risiko yang kami tak cover hari ini pun boleh, silakan. Silakan. Okey, faktor risiko ada 7 kesemuanya. Kami cuma menyentuh dengan mendalam 2 aspek sahaja. Silakan boleh cuba menjawab di ruang komen. Okey, kita dah ada pemenang. Kita ada 3 pemenang untuk soalan kuis hari ini. Silakan. Puan Ayu Nizam, terima kasih pada cikgu berdua juga. Sweet. So sweet. Ya, jihad bagi kurang faktor risiko. didikan agama. Tepat sekali. Wow. Tepat sekali. Aktif hari ini ya. Terima kasih. Jihad dengan Irdina. Tahniah Jihad dan Irdina, anda memenangi 2 hadiah untuk hari ini. Soalan pertama, pemenang dia Irdina Kamila daripada Sek Kedah. Pemenang yang kedua Jihad daripada Baling Kedah. Cikgu tak pasti sekarang ni Jihad sedang belajar online daripada rumah atau berada di Institut Pengajian Tinggi. Okey, Jihad ni student IPT ya. Okey, yang ketiga. Cikgu Sheila Rashid, bacakan abang. Okey, bosan tekanan. Satu lagi jawapan. Ya, ada lagi. Cikgu Sheila Rashid berikan kurang jawapan kasih yang sayang. lengkap. Lengkap. Faktor risiko, bosan, tepat. Tekanan, tepat. Kurang kasih sayang, tepat. Kurang didikan agama, tepat. Tiada komunikasi dalam keluarga, ibu bapa gagal membuatkan anak bercakap, tepat. Akhirnya terdorong kepada pengambilan dadah dan banyak lagi perkara negatif. Alhamdulillah dapat banyak ilmu hari ini. Thank you so much Cikgu Hafizah, Cikgu Faizal. Baik, jadi pemenang yang kelima dengan jawapan yang cukup lengkap daripada seorang guru yang sangat committed dalam perjuangan yang mendidik anak-anak didik. Cikgu Sheila Rashid. Okey, kita dah ada pemenang untuk 5 soalan hari ini. Masa menunjukkan pukul 11:01 hari ini. Baik, kita nak berada di penghujung live kita abang. Kita kongsikan sekali lagi tema anti dadah tahun ini adalah lebih baik cegah. Lebih baik cegah. Lebih baik cegah. Kita punya ada di belakang Hari Anti Dadah Kebangsaan. Semalam kita buat sambutan semalam. Lebih baik cegah. Dan hashtagnya Dadah
Terkawal 2025. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Okey. Jadi kita dah berada di penghujung untuk sesi soal jawab. Tadi dari semasa ke semasa segala respon telah dijawab. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak yang bersama dengan kami. Kalaulah ada perkongsian kami hari ini yang menyentuh di hati, menyakitkan hati, mohon dimaafkan. Apa saja yang kami kongsikan pada hari ini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian merasakan ia bermanfaat, sampaikanlah share video ini kerana setiap satu tontonan yang meningkat di dalam rekod kami amat memberi makna dalam kami menjalankan tugas. Abang, kami berdua komited dengan AEDK Daerah Kubang Pasu bagi menyampaikan mesej Anti dadah. anti dadah. Mari kita bersama-sama perangi dadah habis-habisan, mainkan peranan anda dalam ruang lingkup kuasa anda, dalam tugas anda, dan yang paling penting, mainkan peranan anda di dalam ahli keluarga anda untuk meningkatkan faktor pelindung dan menurunkan faktor risiko. Itu saja kata-kata akhir daripada abang sebagai pengerusi skuad anti dadah Daerah Kubang Pasu. Silakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua Okey, marilah sama-sama kita berganding bahu membenteras dadah ini. Kerana dah terlalu lama dadah ini menjadi musuh kepada negara kita. Ya. Jadi kita bantu diri kita, bantu keluarga kita supaya kita dapat membantu masyarakat dan seterusnya membantu negara kita untuk bersama-sama memperjuangkan membenteras dadah ini. Okey, Alhamdulillah daripada Cikgu Sheila Rashid, mesej anti dadah yang sangat bermanfaat. Thank you so much. Alhamdulillah, ini salah satu tugas kami. Sir Ahmad bin Ismail dari SMK Tunku Seri Indra Putra, Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu. Kita ada satu lagi bawa daripada Puan Mariza, tak silap. Okey, daripada Puan Nur Mariza binti Omar, Ketua Unit Pencegahan AEDK Daerah Kubang Pasu. Syukur Alhamdulillah kupasan yang cukup menarik dan terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Mariza memberikan kami berdua ruang untuk melaksanakan tugas kami. Ini adalah yang slot terakhir kami, komitmen bersama dengan AEDK Daerah Kubang Pasu sebagai satu khidmat sukarelawan perkongsian ilmu dan kepakaran, dan itu adalah satu daripada tugas kami yang bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada tim AEDK Daerah Kubang Pasu yang sangat komited menjalankan tugas anda di bawah pimpinan Puan Ayu Nizam binti Daud dan Ketua Unit Pencegahan Puan Nur Mariza binti Omar serta seluruh ahli tim unit pencegahan khususnya dan seluruh anggota AEDK Daerah Kubang Pasu amnya, dan terima kasih juga kepada sukarelawan-sukarelawan di bawah NGO Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah Daerah Kubang Pasu. Terima kasih kepada seluruh anggota skuad anti dadah Daerah Kubang Pasu. Terima kasih kepada semua ikon anti dadah Daerah Kubang Pasu yang telah dilantik. Di atas segala khidmat bakti anda, semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan sebaik-baik ganjaran di sana nanti. Itu saja daripada kita, bang, ya. So kita sudahi dengan tema anti dadah dan tagline. Lebih baik cegah #dadah terkawal 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih. Apa boleh baca Edina? Okey, terima kasih Edina, tahniah cikgu. Okey.